Sekali lagi, jom channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Kerajaan Tebuk Atap takut berhadapan Anwar Ibrahim. UMNO Sabah terus melukut di tepi ghanimah kudeta. Siapa goreng prinsip dalam kuali COVID-19? Muhyiddin tidak berpolitik, cuma berkhianat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ini mereka takut Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-8. Lalu pelbagai rancangan digerakkan penuh licik untuk menghalang beliau. Beliau dituduh gelojoh sehingga ada cubaan untuk mengadakan liwat 3. Pelbagai tomahan dan fitnah bertaburan di media sosial seperti manusia sudah tidak takut kepada Allah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia pula gagal membantras berita palsu kerana sibuk mempromosi projek 5G dan menghapuskan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018. Batu api pula begitu kuat digosok untuk memburukkan hubungan antara Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir. Walaupun satu dunia Tun Dr. Mahathir mencanang bahawa beliau akan memenuhi janjinya dengan Pakatan Harapan sebelum pilihan raya umum ke-14, beliau masih dilihat flip-flop dalam isu peralihan kuasa kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8. Kononnya ada daulah terbendam. Tiba-tiba negara diserang oleh wabak COVID-19. Beberapa kementerian menjadi sibuk dengan pelbagai usaha untuk menanganinya. Langkah syaratan dianjurkan pada 23 Februari 2020. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat tumbang pada 24 Februari 2020. Lalu tinggal semua topeng hipokrit yang dipakai oleh sebahagian daripada para menteri Pakatan Harapan. Rupanya merekalah dalang daulah terpendam itu. Kini Anwar Ibrahim dipilih oleh 92 ahli Parlimen Pakatan Harapan untuk menjadi ketua pembangkang. Pelbagai usaha pula dilakukan untuk menghalang beliau melaksanakan tugasnya di Parlimen. Wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dijadikan alasan untuk tidak mengadakan sidang Parlimen. Menurut laporan, Setiausaha Dewan Rakyat telah memaklumkan bahawa dalam keadaan wabak COVID-19 sedang menular ketika ini, mesyuarat Parlimen akan berjalan tanpa sesi pertanyaan jawab lisan, waktu pertanyaan menteri serta sebarang usul daripada ahli-ahli yang berhormat. Maknanya sesi Parlimen yang diadakan pada 18 Mei itu hanya akan mengandungi ucapan perasmian oleh Yang di-Pertuan Agong. Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam kenyataan berkata pihaknya mendapati wujud beberapa pelanggaran kelaziman dan peraturan mesyuarat Parlimen berdasarkan notis mesyuarat yang bertarikh 17 April 2020. Majlis Presiden mengingatkan bahawa fungsi Parlimen adalah sebagai tiang seri demokrasi, khususnya sebagai institusi semak dan imbang mengawasi perjalanan kerajaan. Mereka mencadangkan agar sidang diadakan selama sekurang-kurangnya 2 hari selain hari perasmian Parlimen bagi membolehkan perbahasan dan perbincangan yang lebih mendalam, khususnya berhubung dengan isu belanjawan dan usaha membendung COVID-19 serta rancangan kerajaan pasca COVID-19. Anwar Ibrahim berkata kerajaan enggan mengadakan sidang Parlimen kerana ia berhadapan dengan isu legitimasi. Dalam bahasa mudah, bilangan pihak yang menyokong kerajaan Tebuk Atap ini dipersoal. Tanpa sidang Parlimen, ia ibarat mengejek sistem Parlimen itu sendiri. Ia menjurus sebagai sebuah kerajaan authoritarian, bukan demokrasi. Sidang Parlimen khas perlu diadakan bagi membincangkan kemeluk kesihatan dan ekonomi yang melanda negara. Juga kerajaan itu dapat dipantau atas prinsip ketelusan dan accountability, kata Anwar Ibrahim dalam sesi temu ramah Consider baru-baru ini. Sedangkan teknologi video dalam talian boleh digunakan bagi ahli Parlimen yang ingin mengambil bahagian dalam perbahasan tanpa berada secara fizikal di dalam Dewan. Masalahnya apa? Mereka takut kepada Anwar Ibrahim, takut kepada Pakatan Harapan dan takut dicabar legitimasi kerana tiada sistem demokrasi yang boleh menerima kerajaan Tebuk Atap. Sungguh berani kerana benar, takut kerana salah.
Pengerusi UMNO Sabah Bong Mukhtaradin mengaku wujud rasa tidak puas hati di kalangan ahli parti di negeri itu terhadap keputusan Kerajaan Persekutuan yang dilihat mengenepikan mereka dalam barisan kabinet. Bagaimanapun beliau berkata UMNO Sabah masih stabil walaupun ada terdapat sedikit gelombang sejak penubuhan Perikatan Nasional. Sebab gelombang ini wujud kerana pemimpin-pemimpin UMNO di Sabah rasa terkilan apabila tidak seorang pun di kalangan dua wakil rakyat terpilih dalam barisan Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional. Menurut beliau, dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC, UMNO Sabah juga tercicir. Ada di antara pemimpin mereka marah dengan Perdana Menteri. UMNO Sabah mahu dilihat sebagai sebuah organisasi yang menyumbang ke arah pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional yang ada sekarang. Kalau hanya bersatu sahaja yang mendapat jawatan, bagaimana kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15 nanti? Pemimpin UMNO Sabah mahu mengukuhkan perseimbangan dalam Kerajaan Perikatan Nasional untuk berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15 lagi. Demikian lontaran perasaan Ketua UMNO Sabah Bong Mukhtaradin dalam wawancara khas Anjuran Penerangan UMNO Malaysia baru-baru ini. Walaupun ada orang kata ada gelombang-gelombang sedikit semenjak pengujudan Kerajaan Perikatan Nasional ini. Sebab gelombang itu wujud apabila pemimpin-pemimpin dari Sabah rasa terkilan, iaitu tidak ada seorang pun di kalangan di antara kami dua orang wakil rakyat dari Sabah ini, iaitu saya sendiri dan ahli Parlimen Kimanis tidak terpilih dalam line up Kerajaan Perikatan Nasional baru-baru ini. Dan demikian juga dengan pelantikan GLC, kita lihat UMNO Sabah juga terkikir. Jelas UMNO Sabah cuba diperkecilkan oleh Bersatu walaupun mereka menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai PM ke-8. Ketidakpuasan hati UMNO Sabah itu mendorong Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada 17 April lalu menuntut agar beberapa pemimpin parti itu diberikan jawatan dalam kerajaan Muhyiddin Yassin. Surat itu antara lain meminta Bong Mukhtaradin dilantik sebagai pengerusi Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah. Adakah surat Zahid itu satu usaha pembulian UMNO terhadap Muhyiddin? Atau memang sewajarnya UMNO Sabah mendapat ghanimah hasil persekongkolan mereka dalam kudeta yang menumbangkan kerajaan yang dipilih oleh mandat rakyat pada pilihan raya ke-14? Bersatu kini mempunyai 6 ahli parlimen di Sabah. Barisan Nasional 2 dan Gabungan Sabah terdiri daripada PBS, STAR dan PBRS masing-masing satu kerusi. Begitulah cara Muhyiddin yang mahu mengukuhkan kedudukan Bersatu di Sabah, walhal semua ahli Bersatu dari Sabah adalah mereka yang melompat parti. Kesetiaan pelompat parti ini sering dipertikaikan kesetiaan mereka. Justru cara paling mudah untuk meraih kesetiaan tersebut ialah dengan memberi ghanimah menyerupai berbagai jawatan dalam kerajaan. 6 pemimpin dari Sabah dilantik dalam 2 jawatan menteri penuh, sementara 4 timbalan menteri dalam kabinet tebuk atap ini. Mereka yang dilantik sebagai Menteri Penuh adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili, dan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronak Kiandi. Manakala bagi jawatan Timbalan Menteri diisi oleh 4 orang pemimpin dari Sabah adalah Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Abdul Rahim Bakri, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Arthur Joseph Kurup, Timbalan Menteri Dalam Negeri 2, Jonathan Yassin, serta Timbalan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Dr. Jeffrey G. Kitingan. Kalau nak letak pemimpin UMNO Sabah di dalam Kabinet Muhyiddin, maka ia akan menjadi kabinet paling kelakar dalam sejarah Malaysia kerana ia hanya menjadi badan yang memuaskan hati penyokong semata-mata. Malang sekali bilangan ahli Parlimen UMNO yang hanya 2 orang itu tiada dalam pertimbangan Muhyiddin buat masa ini. Lalu jadilah mereka melukut di tepi ghanimah sekadar dapat melihat sahaja, menyentuhnya jauh sekali. UMNO mempunyai prinsip dan tata cara yang mesti dipaduhi oleh semua ahli. Malah tuduhan ke atas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO kononnya menerima payroll atau bayaran serta mengaitkan hubungan UMNO PAS dalam arti kata yang tidak tepat dan salah berkaitan isu kerajaan gabungan ini adalah amat keterlaluan dan sangat tidak bertanggungjawab. Mesyuarat Majlis Tertinggi MT UMNO pada 24 Julai 2019 membuat keputusan hanya Presiden Parti yang diberikan mandat untuk mewakili UMNO jika terdapat mana-mana pihak daripada luar yang ingin mengadakan sebarang kerjasama dengan UMNO.
Kerana itu, sebarang perbincangan atau perundingan mesti mematuhi apa yang telah dimuktamadkan oleh Majlis Tertinggi UMNO dan proses ini dilakukan oleh Presiden UMNO dengan penuh rasa tanggungjawab. Dengan tegas dinyatakan di sini bahawa UMNO tidak akan mengadakan sebarang kerjasama dengan mana-mana parti, terutama parti-parti yang menganggotai Pakatan Harapan selagi mereka berkongsi kuasa politik dengan DAP. UMNO mempunyai prinsip dan ideologinya sendiri. Sesekali ianya tidak akan digadaikan. Demikian kenyataan padu bekas Ketua Penerangan UMNO Malaysia, Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah ketika Datuk Lokman Adam mendedahkan perancangan jahat mereka. Apa yang dilakukan oleh UMNO selepas itu kekal menjadi sejarah hitam dalam politik Malaysia. Namun peranan UMNO dalam langkah Sheraton pada 23 Februari 2020 itu cuba dinafikan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Muhammad Hassan dengan hujah yang berbelit-belit. Menjawab tulisan pemimpin Perikatan Nasional dari DAP, Ong Kian Meng dari DAP dalam jawapannya dalam artikel Malaysia Kini 24 April 2020 mengenai dilema UMNO dalam Perikatan Nasional dan kemungkinan UMNO meninggalkan Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Beliau berkata UMNO tidak pernah menyertai Perikatan Nasional kerana Perikatan Nasional bukan satu entiti politik yang berdaftar seperti Barisan Nasional. Hubungan UMNO dengan Perikatan Nasional ialah hanya satu persefahaman untuk menyelamatkan Malaysia kerana kemelut politik yang dicetuskan sendiri oleh kelompok tertentu dalam Pakatan Harapan. Secara mudahnya, ia adalah persefahaman untuk membentuk kerajaan dan mentadbir Malaysia kerana kegagalan Pakatan Harapan dan tidak lebih dari itu. Menurut beliau, persefahaman ini berbeza dengan kerjasama politik dengan PAS yang dikenali sebagai Muafakat Nasional. Kerjasama ini diurus secara rasmi melalui Piagam Muafakat Nasional dan telah melalui pelbagai proses sumbangsaran termasuk dibincangkan di Perhimpunan Agong sebelum piagam tersebut dimeterai. Seterusnya, UMNO mempunyai kerjasama politik yang mengikat antara MCA, MIC serta PBRS melalui Barisan Nasional, sebuah entiti politik yang berdaftar katanya. Dalam bahasa mudah, UMNO, PAS dan Barisan Nasional membentuk kerjasama politik untuk memenangi pilihan raya sebagai sebuah coalition. UMNO tidak akan menghadapi apa jua dilema tentang kedudukannya dalam Perikatan Nasional. Ia tidak mempunyai apa-apa perjanjian dalam bentuk apa jua dengan Perikatan Nasional, apatah lagi PPBM dan GPS. Ia hanya menyertai kerajaan atas dasar mendukung Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri untuk menyelesaikan kemelut politik Malaysia, katanya. Sebagai parti politik Melayu terbesar, UMNO mesti bertanding di semua kerusi tradisionalnya dan kerusi yang ia sangat berpotensi untuk menang. Muhammad yakin UMNO masih kuat di kawasan Melayu dan mendapat dukungan jutaan ahlinya dan orang Melayu serta seluruh rakyat Malaysia. Justru Bersatu dan GPS sekadar kiambang yang hanyut sahaja. Puas menunggang Bersatu untuk menebuk atap, parti itu akan ditinggalkan pada pilihan raya umum ke-15. Adakah ini bermakna UMNO parti yang berprinsip seperti kata Syamsul Anwar? Kalau benar, siapa yang menggoreng prinsip bersama pengkhianat Pakatan Harapan dalam kuali COVID-19 di Hotel Sheraton, lalu dengan gembira menerima jawatan menteri-menteri? Boleh kita percaya langkah parti seperti ini? Kerana syarat UMNO tidak mahu bekerjasama dengan DAP dan PAS berbusuh dengan amanah, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14. Bekas pemimpin Pakatan Harapan ini menebuk atap bersama UMNO, PAS dan GPS Sarawak, meninggalkan rakan-rakan yang memenangkan mereka pada pilihan raya umum ke-14 lalu untuk mendirikan kerajaan pintu belakang. Ketika kerajaan Pakatan Harapan sibuk menangani penularan COVID-19 yang tidak mengira fahaman politik, gerombolan ini sibuk berpolitik untuk menjatuhkan kerajaan yang sah ini. Kini lunaknya bahasa Muhyiddin Yassin dalam interviunya dengan RTM mengenai politik. Saya dalam kerajaan, sejak awal saya duduk di kerusi Perdana Menteri, saya tak fikir soal politik. Rakyat tak nak dengar dah muak cerita-cerita itu. Demikian kenyataan beliau yang dikutip beberapa media. Kononnya, tumpuan utamanya adalah membantras COVID-19 yang telah diabaikan setelah kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada 24 Februari lalu. Siapa sangka Menteri Dalam Negeri merupakan dalang dalam daulah terpendam. Tidakkah itu politik namanya? Jika kenyataan Datuk A. Kadir Jassin bahawa Tun M ditekan pada malam perjumpaan di Sheraton itu benar, maka Muhyiddinlah orang yang paling kuat berpolitik.
politik beliau seiring dengan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi yang berhadapan dengan puluhan tuduhan rasuah dan menyalahguna kuasa, serta Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang yang berdendam dengan amanah. Mereka sanggup berpaling tada walaupun UMNO dengan angkuh berkata ia tidak mempunyai apa-apa perjanjian dalam bentuk apa jua dengan Perikatan Nasional dan Bersatu. Pilihan Raya Umum ke-15 parti itu akan bergelut dengan 3 penjuru, Muafakat Nasional, Pakatan Harapan dan Bersatu. Itulah risiko yang diambil oleh Bersatu kerana tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-8. Anehnya, para agamawan turut digembeling dalam kedangkalan politik menghalalkan cara Muhyiddin Yassin ini. Muhammad mengaku UMNO hanya menyertai kerajaan atas dasar mendukung Muhyiddin sebagai Perdana Menteri untuk menyelesaikan kemelut politik Malaysia. Kemelut yang menggelodak dalam keadilan gara-gara percaturan politik bekas timbalan parti itu, Datuk Seri Azmin Ali dan gerombolannya. Jika Muhyiddin Yassin tidak berpolitik, bagaimana beliau boleh terlantik menjadi Perdana Menteri ke-8? Muhyiddin cuba mengheret rakyat kepada fahaman sempit bahawa berpolitik itu hanya sinonim dengan gerakan partisan. Sedangkan politik itu bermaksud semua tindak tanduk kerajaan dalam tadbir urus negara. Makcik Kiah dan Pak Mat jangan tertipu. Tak kira sama ada menteri berkata minum air suam boleh bunuh virus COVID-19. Mencari kuman COVID-19 dalam kumbahan. Tiru gaya Doraemon untuk pujuk suami. Ajak mahasiswa main TikTok. Beri jawatan GLC kepada ahli parlimen. Gunting rambut boleh kawal darah tinggi atau terus hilang dari radar adalah hasil permainan politik. Sama ada kenyataan itu betul atau biol, itulah politik. Selagi mereka mengucapkannya memakai baju politik, rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Jumpa lagi dalam edisi akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.